Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan-rakan yang sudi hadir pada malam ni. So malam ni kita ada buat satu program iaitu Padu Babe at the Room. So ini adalah salah satu program dalam 11 program yang kita kena buat untuk pembangunan remaja dekat dalam daerah Muar. So tanpa berlengah lagi, kita jemput kita punya panel malam ni, saudara Pian daripada Padu Babe, seorang vlogger tersohor tanah air. Tapi malam ni dia tak akan review makanan Kita haramkan dia review makanan. Okay, actually format program kita malam ni kita boleh sharing, kita boleh kongsi idea, and then kita boleh ada soal jawab. But tapi first kali kita bagi Pian bercakap dulu apa yang dia nak cakap. So kita punya purpose hari ni adalah untuk encourage masyarakat atau remaja untuk berani bercakap dan berani mempromosikan diri, macam itulah. Test mic. Okay. Hello. Hello, testing mic. Okay. Test mic, test. Hello. Okay, boleh start Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, hopefully semua berada dalam keadaan yang santai-santai saja Dan okay, terima kasih kepada semua yang dapat hadir. Okay, walaupun saya tak pasti sama ada memang crowd sini ke ataupun memang pelanggan nak datang minum kopi, tapi hopefully anda semua boleh join lah. Sebab crowd mungkin terlepas pandang kita punya temu janji hari ni kan. Okay, saya dapat offer daripada saudara Red untuk buatkan satu program ni lah, The Room ni untuk kita sharekan sedikit input untuk warga Muar yang seperti mana yang kita tahu, seperti mana yang saya sendiri tahu, saya memang berasal daripada Muar Johor. Berasal daripada Muar Johor dan memang anak jati Muar lah. Sejak lahir saya tinggal dekat sini dan sampailah berumur 17 tahun. Tapi saya rasa saya nak intro dulu lah. Mungkin ada di antara yang ada para hadirin kat depan ni yang tak kenal saya. So saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Sufian bin Abdullah. Berasal daripada Muar Johor. Dilahir dekat Hospital Muar. Dan saya tinggal di Sungai Abung. Sungai Abung. Dan selepas saya berusia 17 tahun itu, saya melanjutkan pelajaran pengajian saya ke matrikulasi di Londang. Kiranya lepas daripada umur 17 tu saya dah tak duduk di Muar lah. Saya merantau lah kiranya. Tak merantau pun tak adalah jauh mana pun, dekat Melaka je. So that lepas dah habis matrikulasi, saya tak habis matrikulasi, saya pressure dengan proses pembelajaran di kolej matrikulasi. So saya cakap dengan mak saya nak keluar daripada matrik ni. Saya nak belajar art and design. Sebab itu adalah passion saya. Mak saya suruh pergi masuk matrix sebab nak suruh saya jadi arkitek. Bukan suruh jadi doktor ke apa, tak. Mak saya suruh saya jadi arkitek sebab mak saya nampak saya punya passion apa semua ke arah architecture. Tapi diri saya tak boleh bawa. Too much pressure masa tu. So saya keluar daripada Matrix dan saya dapat offer di UiTM Lendu, untuk buat untuk sambung pengajian dalam bidang art and design, seni lukis dan seni reka. Masa tu saya ambil in fine arts. So daripada situlah saya start untuk kejar passion saya instead of kejar apa yang parents saya nak saya jadi. Masa tu saya jiwa memberontak. Kita tak nak jadi apa yang mak bapak kita nak. Saya kejar saya punya passion sendiri, saya punya minat.
Sebab kalau saya ikut apa yang parents saya suruh, memang saya tak boleh buat. So saya pilihlah jalan untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang art and design. Okay. So itulah sedikit sebanyak mengenai diri saya. Dan sekarang ini mungkin di antara anda semua kenal saya sebagai Pian Padubib. Okay. Saya telah pun menceburkan diri sebagai seorang YouTuber sepenuh masa. Bukan YouTuber sajalah, saya more to content creator. Okay, content creator. Sebab saya cross semua platform. Saya ada di YouTube channel, di Facebook, di Instagram, TikTok pun ada. Okay, TikTok ni baru-baru lagi lah. Kita orang kata apa, masukkan diri kita dalam benda-benda yang orang muda suka. Okay, Saudara Red memberikan saya topik yang saya tak pernah share langsung dengan orang lain. Saya tak pernah share langsung dengan orang lain, iaitu pasal berani. Dan bila Saudara Red bagi dekat saya, kau kena cakap pasal apa, untuk promotekan diri, cerita pasal keberanian. Macam mana kita nak develop keberanian. Saya sebenarnya tak ada satu spesifikasi macam yalah motivational talk ke apa, tak ada. Saya lebih prefer untuk share apa yang saya lalui sepanjang habis daripada saya belajar tu, sampailah saya jadi seorang content creator yang saya boleh bekerja anytime, anywhere. Okay? Tanpa perlu ada bos yang saya kena dengar cakap dia. Sayalah bos, sayalah kuli untuk diri saya. Saya tak ada saya tak perlu ikut cakap siapa-siapa. Semua konten saya buat atas diri saya sendiri. Saya nak buat, saya buat. Saya tak suka, saya tak buat. Okay, ni saya ada sediakan point so that saya tak lost lah. Sebab quite nervous juga nak bercakap depan orang ni, memerlukan keberanian juga. Sebelum ni saya buat talk pun dalam Zoom, dalam Google Meet. So saya tak perlu berhadapan dengan fizikal kan, tak berdepan dengan orang-orang yang sebenar kan. Kita berdepan dengan melalui kamera je. Tapi sekarang ni saya ada audience yang mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal. So saya akan startkan saya punya talk ni. InsyaAllah dalam masa 1 jam ni saya akan bercerita, sharekan dengan anda semua apa yang saya dah lalui. Dan mungkin selepas itu, kalau ada sebarang pertanyaan daripada anda semua, nak tanya tak kisahlah. Even kru sendiri pun boleh nak tanya saya, nak tanya apa-apa pun boleh. So saya boleh menjawab directly apa soalan yang anda nak tanya. Mungkin ada yang berminat, macam mana buat duit dengan YouTube channel, dengan Facebook page. Saya dibayar dengan macam mana? Dibayar dengan USD ke? Itu kebanyakan yang orang tanya saya. Kan? Waktu pandemik terjejas ke? So mungkin ada. Sekarang ni anda dah boleh create soalan-soalan tu, dan later once saya dah settle sharing apa semua, anda boleh tanyakan soalan-soalan tu pada saya. Okay. Okay, Saudara Red minta saya bercakap pasal berani. Saya sebenarnya dilahirkan sebagai seorang introvert. Okay? Kalau kita ni manusia, kita tahu kita ada introvert dengan extrovert. Extrovert ni kalau ada kawan-kawan kita yang duk sembang tu sampai pagi pun dia boleh sembang lagi kan. Dia boleh berborak hua-hua kan? Dia tak ada rasa segan kan, tak ada rasa macam malu-malu ke, tak ada. Itu extrovert lah. Tapi saya ni, saya boleh katakan seorang yang pemalu. Pemalu. Lepas tu nak buat apa-apa semua saya rasa takut. Even kalau pergi kedai makan pun, kedai mamak kan, saya nak order pun saya tunggu lama tau. Tengok mamak tu okey ke tak, nak order dengan mamak ni kan. Nak angkat tangan tu 2-3 kali okey. Itu saya. Saya seorang yang introvert. Yang mana saya memang bertarung dengan diri sendiri lah. Dia bukan bertarung dengan orang, dia bertarung dengan diri sendiri. Dia rasa malu tu ada dalam diri. So macam mana saya atasi kan perasaan malu tu, okay? Dan saya fight dia sampailah saya boleh jadi apa yang saya jadi sekarang ni. Yang mana orang tanya saya, Pian, kau tak malu ke cakap depan orang, pegang kamera cakap sorang-sorang kan? Saya cakap saya ada cara saya untuk saya atasi, untuk jadikan saya
tak malu ataupun saya tak kekok bila cakap depan kamera. Okey, pengalaman saya start kiranya zaman belajar dulu. Saya belajar art and design daripada tahun 2005 sampailah 2008. Kemudian saya sambung ke degree sampai tahun penghujung 2010. Okay, bidang yang sama, fine arts. Bidang fine arts ni dia tak memerlukan kita untuk berjumpa dengan orang ramai. Memang dalam silibus yang diajarkan pada kita, tak ada satu pun yang menyuruh kita untuk menjadi seorang yang extrovert. Dia semuanya menghasilkan karya-karya ataupun kita panggil drawings or painting apa semua ni kan. Lepas tu kita jual pada art gallery ke, jual pada perseorangan ke. Okay, memang tak ada satu proses pembelajaran yang menyuruh kita untuk tonjolkan diri kita, jadi influencer ke kan, jadi berani. Tak ada. Dia just berani kita hanya pada kita punya karya sahaja. So lepas saya habis belajar ni, saya terus belajar menyambung saya punya kerja itu dalam bidang yang sama juga. Saya bekerja di sebuah art gallery. Art gallery, okay, di Damansara Heights, okay, di KL. Okay. Walaupun masa tu saya punya degree tu taklah dipandang oleh saya punya majikan, okay. Dia tak pandang pun, tapi dia tahu saya daripada UiTM dan dia tahu saya boleh buat kerja. Saya terima sahaja apa sahaja kerja yang dibagi pada saya, yang asalkan ianya berkaitan dengan art and design. Daripada design sampailah ke kerja-kerja rencam yang, yalah, budak art and design dia akan faham lah kerja-kerja rencam tu macam mana kan. Kerja-kerja buat stretcher, bertukang itu ini kan. So saya bekerja dalam bidang itu, iaitu art gallery. Selepas lebih kurang dalam setahun saya bekerja dalam bidang itu, saya jadi macam bosan. Okay? Sebab saya tak nampak masa tu, pada tahun 2011, saya tak nampak art scene dekat Malaysia ni bergerak dengan pantas. Okay? Dia bergerak tetapi dengan sangat yang perlahan. So jadinya otak saya jadi macam jam. Sebab saya hanya kenal dengan art scene yang ada dekat Malaysia sahaja. So jadinya saya stres. Nak jadikan cerita, saya propose pada bos saya hanya kerja half week sahaja, separuh. Maksudnya saya kerja di dengan art gallery tu 3 hari sahaja seminggu. So jadi kira macam part time lah. Okay. Selepas saya dah propose dekat bos saya cakap saya nak buka bisnes. Saya nak buka kedai printing, printing baju, printing banner, printing apa-apalah yang berkaitan dengan printing. Saya nak buka bisnes. Okay. Jadinya bos saya pun setuju. Bos saya setuju dan saya pun start saya punya bisnes dengan modal yang ada dekat apa yang saya ada saja. Modal yang saya kumpul dengan kawan-kawan adalah dalam RM1,500. Kita do the business, okay, in printing. So nak dijadikan cerita, dalam masa yang sama juga saya belajar untuk bermain dengan kamera. Ini saya cerita macam mana saya nak jadi berani. Sebelum ini saya tak ada keberanian langsung nak main kamera, sebab kita tahu kamera ni mahal. Okay? Satu mahal, satu lagi kalau kita beli kamera, boleh tak kamera ni bantu kita untuk buat job, untuk dapat balik duit? Bila saya fikir balik, memang tak berbaloi. Harga RM3,000, tapi kalau benda tu saya simpan, just ambil tangkap gambar 2-3 keping, lepas tu simpan kan. So tak menjadi income. So jadinya kawan saya ni ajarlah saya ni untuk guna kamera. Bukan tangkap gambar masa tu. Masa tu saya diajar untuk buat video. Buatlah apa video-video merepek-repek pun kita orang buat. So daripada situ saya belajar untuk gunakan kamera. Masa tu memang tak ada, saya boleh katakan tak ada hala tuju. Saya belajar gitu, belajar bodoh gitu. Nak buat apa belajar shoot video ni? So saya fikir ilmu ni once kita dah belajar, kita akan guna sampai mati. Kan? Kalau kita ada duit, kita belanja habis, duitnya habis kan. Tapi kalau kita gunakan duit tu untuk belajar something,
kita akan guna benda tu sampai bila-bila. So saya belajar buat video. Okay. Dan kebetulan saya kenal dengan seorang lagi kawan saya ni, dia bekerja dengan Saiful Nang. Saya rasa anda semua mungkin kenal Saiful Nang. Okay, seorang fotografer yang sangat tersohor di Malaysia. Dan pada waktu itu, pada tahun 2012, Saiful Nang punya videografi, wedding videografi sangat meletup. Okay. So jadi siapa-siapa yang nak kahwin pada waktu tu semua nak pakai video wedding daripada Saiful Nang. So jadinya bila dah ramai sangat macam tu, saya pun dipanggil lah untuk jadi tim, okay, untuk buat videografi, wedding videografi dengan Saiful Nang. So jadinya banyaklah ilmu yang saya belajar dengan Saiful Nang ni. Macam mana nak angle yang menarik, angle untuk tangkap untuk nikah macam mana, shoot untuk family macam mana, all the reaction tu kita nak ambil kan. Kita nak kalau boleh candid, everything is candid. Kita tak nak yang dirancang-rancang kan. So banyak ilmu yang saya belajar dengan Saiful Nang. Okey, saya bercerita pasal ilmu yang saya belajar daripada saya bekerja di galeri, art gallery tadi, sampailah saya menjadi seorang wedding videographer ni. Sebab ilmu-ilmu semua ini saya gunakan selepas 5-6 tahun saya berkecimpung dalam bidang tu. Dia bukanlah orang kata ilmu tu once kita tak guna dah kita buang kan. Tak. Ilmu tu saya simpan dan saya gunakan ilmu yang saya ada buat wedding videography, saya ada buat short films. Saya gunakan itu untuk saya survive selepas tahun 2015 sampailah sekarang. Okey. Okey, saya punya view pasal berani. Okey, berani untuk buat apa yang kita nak. Sebenarnya kalau kita nak jadi berani ni, kita tak fikir sebenarnya. Okey, kita tak fikir okey aku nak jadi berani, tak. Saya jadi berani sebab saya nak survive. Saya nak survive dalam dunia. Sebab saya tinggal di Shah Alam. Okey. Dengan sewanya, dengan apa lagi? Bayar duit kereta, bayar duit motor apa semua kan. So saya nak survive. Dalam tempoh saya nak survive, kepala saya ligat lah nak fikirkan apa benda yang patut saya buat dengan benda yang lebih simple. Maksudnya saya tak perlu kerja yang lebih berat. Saya tak suka kerja yang berat-berat. Saya tak suka buat kerja-kerja buruh yang memenatkan tapi payment tak seberapa kan. So jadinya kepala saya ligat untuk berfikir apa benda yang aku nak buat dengan skill yang aku ada ni. Okey. Selepas saya dah belajar mengenai wedding videography, okey, saya pun buat jugalah package untuk videography. Tapi yang tak bestnya pasal wedding videography is saya tak puas untuk buat wedding video ni sebab jumlah tontonan yang ada untuk video tu the very limited. Okey. Yang tonton video perkahwinan ni adalah mungkin ahli keluarga kan, mungkin kawan-kawan rapat, pusing-pusing mungkin plus minus mungkin tak sampai 5,000 orang lah yang akan tonton video tu. So di situ saya sendiri tak ada satu kepuasan yang mana video saya habiskan mungkin berjam-jam untuk edit tapi yang tontonnya mungkin tak sampai 10,000 orang pun kan. So saya tak ada rasa macam tak puas kat situ. So jadinya kepala saya pun meligat lah nak cari apa benda yang saya boleh buat apa yang saya suka tapi at the same time saya dapat payment yang sedap. Maksudnya saya kiranya puas lah. Kita dapat buat apa yang kita suka dan kita pun dapat payment yang kita nak. Maksudnya tak adalah underpaid kan. So fikir itu yang munculnya idea saya nak buat konten di YouTube channel. Okay? Di YouTube channel. Okay. Saya jadi berani nak start YouTube channel ni sebab saya ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk gunakan kamera. Okay. Ilmu untuk buat videografi. Okay. Ilmu untuk run the business. Masa saya bekerja di Galeri Candan itu, saya dah belajar dah how to manage my business. Okay. Macam mana saya nak manage cash flow apa semua, saya dah belajar. Walaupun payment waktu itu tidaklah
payment masa tu saya dapat 1,000 saja kerja di KL. Okay. Memang tak puas lah kan, kerja kat KL RM1,000 apa je yang saya boleh buat. Tapi maklumlah kan, kita tak boleh nak pilih kerja. So dengan ilmu-ilmu yang saya dah ada ni, saya jadi berani untuk start di YouTube channel. Tapi pada waktu 2015 tu, saya boleh katakan boleh dibilang dengan jari lah, okay? YouTuber ataupun content creator yang menghasilkan konten-konten food and travel. Saya boleh kira dengan jari. Tak sampai 5 lah. Bila saya fikir-fikir balik, tak sampai 5 orang yang betul-betul fokus buat konten mengenai food and travel. Kalau ada pun, contohnya macam dekat TV is apa? Jalan-jalan cari makan. Lepas tu kita ada Best in the World. Lepas tu kita ada lah beberapa part-time YouTuber yang buatkan konten pasal food and travel, jalan-jalan sikit-sikit kan, jalan dengan family. So bila saya fikir balik, memang tak ada YouTuber ataupun content creator yang fully 100% buat konten pasal food and travel. Maksudnya hidup dia memang pasal food and travel saja. Dia buat konten, dia pergi terjah sana sini, tak ada. Tapi dekat overseas, saya banyak reference pada waktu tu. So saya cakap dengan kawan saya. Kawan saya ni merupakan partner saya lah, yang kita sama-sama buat naikkan nama Vid Daily. Itulah saya punya first ever project dengan partner saya ni, untuk buatkan satu media yang cover pasal food and travel di Malaysia, okay, pada tahun 2015. Dan dengan ilmu yang saya ada juga, okay, saya jadi berani untuk konon-kononnya jadi macam host lah, okay. Duduk depan, macam jalan-jalan cari makan. Kita ada siapa? Dulu kita ada Maria Tunku Sabria contohnya kan. Lepas tu kita ada Ki Razali. So saya ambil elemen-elemen daripada Maria Tunku Sabri sikit, lepas tu Ki Razali sikit, tengok cara dia makan macam mana, cara dia explain makanan macam mana, okay? Itu mainstream lah dekat Malaysia. Dan saya juga cedok juga idea daripada Razif from Best in the World, okay? Dia ada YouTube channel pun ada, dekat TV pun ada, dekat NTV7, okay? Masa tu itulah saya punya reference yang saya ada, yang saya boleh tengok dan saya boleh ulang-ulang tengok. Saya tak bosan pun, sebab saya memang nak jadi macam dia orang, tapi bekerja sendiri. Tidak bekerja dengan stesen TV, tidak bekerja dengan mana-mana production. Production saya buat sendiri. Okey. Dan selepas saya dah kaji apa semua, saya nak jadi macam mana apa semua ni, kita start untuk shoot video. Masa tu saya pun kayu jugalah, sebab first time kita nak shoot video video vlog, okay, buat review makanan. The first ever video yang saya buat ialah saya review karipap. Karipap pun kita nak review kan, okay? Karipap Gedabak namanya, di Seksyen 7 Shah Alam, okay? Itulah video yang pertama yang saya buat. Dan selepas saya dah ambil masa agak lama juga nak editkan video tu, sebab first time buat video yang sebegitulah. Sebelum ni saya buat wedding, okay, buat wedding ni lain dia punya angle dia. So untuk buat vlog, untuk buat food review ni lain angle dia. So saya pun fikirkan the best way untuk present saya punya video ni, dan godeh kita upload video ni di Facebook page. So jadinya saya jadikan kawan-kawan saya, jadikan adik-beradik saya, saudara mara saya ni sebagai viewer yang terawal untuk tengok video-video saya ni. Sebab masa tu saya ni memang nobody, tak ada siapa kenal, tak ada siapa yang macam bukan siapa-siapa lah, tak ada siapa kenal. Saya bukan artis, saya bukan influencer, saya bukan, orang tak kenal langsung. So tiba-tiba saya keluar dengan satu video yang ala-ala macam jalan-jalan cari makan. Memang tak ada lagi pada waktu tu lah. Ada YouTuber lain yang buat, tapi macam gitu jugalah. Dia punya views very sendu. Ada tapi tak famous, okay? Dan daripada video yang pertama ni memang penuh dengan kutukan lah. Saya tak boleh expect saya dapat pujian daripada kawan-kawan ke apa, tak, okay? Tapi penuh dengan kutukan kawan-kawan sendiri, kawan-kawan baik sendiri, yang engkau ni macam kayu lah kan, bercakap depan kamera ni macam bagus je kan. Memang semua mulut-mulut yang agak tajam jugalah yang memberikan komen pada waktu tu. Tapi saya fikir, yelah, this is the first time saya buat video,
saya tak fikir panjang lah. Saya tak nak fikir benda tu sampai tak boleh tidur ke apa. So saya jadikan itu sebagai satu semangat untuk saya teruskan buat video. Okay. Dan saya nak jadikan cerita lah. Okay, selepas saya dah fokus buat satu video, saya ada semangat untuk buat the next video. Sebab saya dah dapat 100 views. Pada waktu tu saya dapat 100 views itu memang tersangatlah, orang kata apa, rasa best betul lah. Kan? Kalau sekarang ni kalau saya dapat 1 million views tu, barulah saya boleh, orang kata, senyum sampai telinga. Tapi waktu tu saya dapat 100 views dah cukup untuk buat saya senyum sampai ke telinga. Okay? Itu kiranya satu proses pembelajaran lah untuk saya. Selepas daripada itu, setiap minggu saya akan post video, satu minggu. Itu saya punya approach. Untuk apa? Untuk saya as a self branding. Orang tak kenal saya, orang tak tahu siapa Mamat ni, siapa Mamat pakai cap. So inilah saya punya physically orang kata apa, saya punya attire saya, cap, spek ni memang saya pakai lah. Okay? Bukan tak ada power ke apa. Spek ni memang ada power. Dan inilah saya punya attire daripada saya start sampai sekarang. Okay? Dan saya memang pegang pada satu benda. Saya memang nak ada satu gaya yang bila orang pandang, orang tak dengar suara lagi, orang dah tahu siapa dah. Ataupun orang dengar suara, orang tak tengok muka, orang dah tahu siapa dah. Okay? So benda itu yang saya pegang, self branding. Okay? Saya nobody, lahir kat Muar, okay? Membesar dekat Pekan Muar, okay? Pergi Astaka, pergi Witek kan. Itulah tempat-tempat saya membesar apa semua. Tapi saya end up dengan satu vision. Okay? Saya end up dengan satu vision yang saya nak saya dikenali tanpa perlu saya buat benda-benda yang tak elok. Buat benda-benda yang, kalau kasar sikit, benda-benda yang bangang kan. Sekarang buka TikTok, buka Instagram, semua banyak orang buat benda-benda yang bangang. Esok lusa jadi famous kan. So saya tak nak buat benda macam tu. Saya nak buat benda yang orang appreciate, boleh bantu perniagaan orang, boleh bantu orang untuk cari tempat makan ataupun tempat-tempat yang best, okay, untuk bawa family. So from January 2015 saya buat konten seminggu satu sampailah May 2015. In May 2015 saya dapat offer daripada Roti Kaya. Okay? Kebetulan Roti Kaya ini kawan pada saya punya partner ni. So saya nobody, kawan saya pun nobody, tapi dia kawan dengan someone yang ada nama, Roti Kaya. Saya tahu anda semua mesti pernah like Roti Kaya kan? Ada cerita pasal artis apa semua kan. So saya dapat offer daripada Roti Kaya untuk pergi ke Sydney, Australia untuk menginterview Arnold Schwarzenegger. Saya cakap this is the best ever peluang yang saya dapat. Tapi masalah di sini, saya tak pandai sangat cakap English. Saya tak pandai sangat. Tapi saya cakap dia, okay, saya on. Saya cakap dengan dia, saya on. Okay, boleh. Betul kau boleh? Boleh, on. Masa tu saya dah fikir lah, macam mana lah aku nak interview Muhammad ni kan, Arnold Schwarzenegger. Okay, masa tu untuk promosi filem Terminator Genesis. Okay. Dan 2 hari selepas tu saya baru dapat tahu yang saya kena pergi seorang sahaja, tak boleh bawa kawan. So itu pun jadi masalah juga. Saya tak pernah pergi ke mana-mana negara Mak Saleh selain daripada Singapura, yang melibatkan menggunakan flight. Dan saya kena travel seorang. So saya tak ada experience langsung dalam travel, solo travel kat negara orang. Okay. So saya fikir peluang yang best tak akan datang 2-3 kali. Dan benda tu memang betul pun. Okay. Saya hanya dapat peluang tu sekali je. Sekali je. Dan Roti Kaya percayakan saya untuk buat that kind of job. Okay. Payment memang saya boleh katakan agak sedap pada waktu tu. Dan tapi masa tu saya tak fikirlah payment ke berapa ke apa semua. Tapi saya fikir macam manalah aku nak cakap, aku nak cakap English ni, nak interview Hollywood star kan, macam mana aku nak buat. So
balik daripada saya dapat offer daripada kawan saya ni, saya pun berlatih lah cakap English depan cermin. Wife saya memang pandai cakap English, so dia lah train saya macam mana nak cakap, soalan macam mana nak tanya, dia createkan soalan apa semua. So saya practice every day. Masa tu saya ada masa lebih kurang dalam seminggu saja sebelum saya fly ke Sydney, Australia. So nak dijadikan cerita, sampailah saya ke overseas, sampailah saya ke Sydney, Australia, dan saya seorang diri saja terkontang-kanting di airport. Masa tu memang ini nak cerita pasal berani lah Sebab masa tu saya memang takut kan. Sampai di airport Sydney malam pula tu. Malam ni kalau sampai memang susah sikit sebab kita tak tahu dah lah tempat tu. First time saya sampai dan saya tak tahu macam mana direction nak pergi hotel macam mana, nak naik apa kan, nak naik taksi ke, takut kena tipu pula kan. So cekalkanlah hati, naiklah airport transfer. Masa tu saya tak ingat bayar berapa dolar, tapi quite expensive. Tapi saya kata janji saya sampai ke hotel saya. So once dah sampai ke hotel, saya light back, rehat apa semua. Esok paginya barulah saya berjumpa dengan Arnold Schwarzenegger dan juga Jai Courtney untuk promosi filem Terminator Genesis. So kalau nak tengok video saya interview tu, ada dekat YouTube channel saya, boleh cari, okay? Boleh cari saya interview. Dan agak kekok, muka saya pun agak nervous masa tu. Dan itulah saya nak cerita pasal berani dan pasal peluang. Kalau you nak tunggu you berani untuk buat apa yang you suka, saya rasa sampai bila-bila pun you tak akan find the right moment lah. Okay? Dia tak akan jumpa the right moment. Okay, aku dah berani, baru kita buat. Tak ada. Okay, takkan ada punya. So langgar je. Kalau you dapat peluang apa-apa, just grab it, okay? Sebelum ianya terlepas pergi kat tangan orang lain. Saya masa tu, kawan saya cakap, kalau kau tak nak interview artis Hollywood ni, aku ada orang lain. Kau nak ke tak nak? Saya grab terus, okay? Saya tak nak bagi kat orang lain, sebab saya tahu peluang tu hanya datang sekali sahaja. Okay, macam mana saya boleh jadi berani nak interview artis Hollywood walaupun saya tak pandai sangat berbahasa English? Okay, itulah yang saya cakap tadi tu. Saya practice. Practice make perfect kan. Macam mana pun saya practice, saya tahu saya punya English saya ni mesti ada bunyi-bunyi macam Manglish sikit kan, Malay punya English kan. So apa yang saya boleh buat saya cuba. Kalau saya tak cuba, saya tak tahu. Saya tak tahu macam mana saya perform depan masa nak interview tu kan. So saya ambil keputusan untuk cuba je. Okay, right. Okay, tadi saya cakap peluang tu datang sekali. Rupanya peluang tu datang dua kali sebenarnya. Okay, peluang tu saya dapat lagi sekali offer daripada Roti Kaya, sebabkan saya punya tugasan yang sangat cemerlang lah masa interview Arnold Schwarzenegger ni. Saya dapat peluang yang kedua, saya interview Ben Stiller. Okay, Ben Stiller di Sydney, Australia juga. Sama, tempat yang sama, cuma filem yang berbeza dan orang yang lain. Ben Stiller ni saya ingatkan dia pelakon komedi. Bila dia memang betul pelakon komedi, tapi dalam otak saya fikir, pelakon komedi ni mesti dia macam very laid back, okay? Macam kelakar, and then maksudnya kita senang nak borak dengan dia. Tapi saya punya tanggapan tu 360 degree salah. Okay? Ben Stiller ni sangat cocky, ataupun sangat saya boleh katakan dia tak macam apa yang kita tengok dalam filem. Okay? Tak sama langsung. Dia mungkin pada waktu tu saya nak interview dia, saya punya otak saya, dia ni mungkin macam Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger dia very relax. Dia yang tanya saya soalan, bukan saya tanya dia soalan. Dia yang tanya saya soalan, datang daripada mana kan, datang dengan siapa apa semua. Tapi Ben Stiller ni masuk dia buat muka. Sebab dia tengok muka saya ni mungkin macam Asian kan. So dia mungkin dia ada, tak tahulah, mungkin dia ada perasaan yang tak best mengenai orang Asia ke, saya tak tahu. Tapi apa yang saya nak cakap, pada waktu tu saya rasa down sebab dia tak memberikan
feedback yang sangat baik. Cara dia jawab soalan pun rasa macam malas-malas je. End up kita, tak silap saya, kita tak publish kot video tu. Walaupun saya dah fly ke Sydney, Australia, dah filmkan video tu apa semua, tapi end up sebab kita tak dapat feedback yang menarik daripada Ben Stiller, so saya rasa tak silapnya kita tak publish pun video tu di Facebook. Okay, so itulah antara pengalaman yang saya boleh katakan yang melibatkan keberanian dan juga peluang. Okay, kalau you dapat peluang, grab je. You buat apa yang you suka, and then orang akan offer you, of course. Okay, tadi pun saya ada ceritakan macam mana saya boleh kenal dengan Roti Kaya ni. Saya rasa kalau tak ada Roti Kaya ni, nama saya tak akan naik. Memang betul. Okay, so dia punya point is kat sini, you kena kenal dengan someone yang berpengaruh. Kalau ada peluang lah. Okay, kalau ada peluang untuk kenal dengan someone yang berpengaruh, better you berkenalan dengan orang tu. Tak kisahlah kita nak cerita lah pasal politician ke apa benda kan. Kita kalau boleh kenal lah dengan orang-orang yang ada kelebihan. Sebab kita bukan siapa-siapa. Kita bukan anak milioner ke, bukan anak bilioner ke kan. So kita memang perlu cari orang-orang yang ada pengaruh ni. Dan saya boleh katakan waktu saya naik untuk buat nama Padu Babe, memang dengan channel Roti Kaya. Okay, Roti Kaya banyak bantu saya untuk push saya punya profile. Okay, maksudnya daripada orang tak kenal saya, sampailah orang kenal saya, sampailah orang kutuk-kutuk saya. Orang dah tahu dah Pian ni macam mana kan. So orang jadikan benda tu sebagai bahan jenaka. So orang daripada saya tak kenal, tak dikenali, sampailah saya dikenali. Saya menggunakan platform Roti Kaya pada tahun 2015. Okay, dan saya dapat gunakan, dan saya gunakan platform Roti Kaya ini untuk saya build up. At the same time, saya pun ada effort saya sendiri, iaitu saya publish 2 ke 3 video seminggu. Kalau sebelum ni saya buat hanya seminggu satu video je, tapi sekarang saya buat 2 ke 3 video satu minggu. Punyalah saya nak push saya punya profile, nak bagi orang kenal, nak bagi orang kenal muka ni. Memang susah, satu proses yang sangat susah. Mungkin anda ada idea yang lain yang lagi cepat untuk mempromosikan diri anda kan, untuk mempromotkan anda punya branding. Tapi saya punya cara ialah saya buat keep producing video 2-3 video satu minggu. Itu adalah satu saya boleh katakan satu approach yang saya boleh katakan berbaloi. Okay, sampailah daripada tahun 2015 sampai ke tahun 2018. Saya boleh katakan orang dah start kenal saya. Saya pergi everywhere, orang dah kenal dah. Okay, saya ambil masa 3 tahun untuk build up the brand. Okay, 3 tahun tanpa saya perlu keluarkan duit untuk marketing, bayar marketing ke, bayar stesen TV ke, bayar billboard ke, bayar mana lagi, bayar newspaper ke kan, tunjuk muka kita kan. Tak ada. Saya gunakan konten yang saya buat itu sebagai tools untuk branding saya. Okay, okay, tadi saya ada sebut practice make perfect. Okay, awal-awal saya buat video di YouTube channel, ramai yang hantam saya cakap, kau ni macam kayu lah kan, cakap diri tegak je kan, tak ada expression. Expression pun macam ya tak ya je kan. So saya ambil masa selama 3 tahun itu untuk build up saya punya confidence. Okay, confidence memang tak ambil masa 1-2 hari untuk kita build up. Okay, ambil masa yang lama. Dia ikut personal sebenarnya. Okay, personal preference lah. Dan saya ambil masa 3 tahun untuk build up saya punya confidence. Dan memang setiap kali saya buat video, saya cuba untuk improve. Sebab tak ada tempat lain lagi saya nak improvekan diri saya. Okay, selain daripada saya buat video. Daripada video tu saya tengok feedback orang macam mana kan. Orang bercakap pasal saya ke, orang bercakap pasal konten saya ke. So daripada situ saya buat something yang untuk jadi perfect. Walaupun saya tahu dia tak perfect mana pun kan, tapi
bila fikir-fikir balik, macam mana kumbang berterbangan. Okey. Satu lagi poin yang saya tuliskan dekat sini ialah jangan tunggu perfect baru nak buat. Ini sebenarnya saya refleks pada diri saya jugalah refleks pada diri saya, yang mana saya tak tunggu semua benda dah ada depan mata baru saya buat. Dulu saya hanya ada satu kamera saja. Kamera itu pun saya gunakan untuk buat video wedding pada tahun 2012. So daripada 2012 nak pergi ke 2015, 3 tahun kamera tu dah digunakan. Dan saya tak ada equipment lain yang perfect pun. Even mic pun yang murah-murah je kan. Mic yang murah-murah. Kamera pun bukanlah yang high end, bukanlah yang jenis 5D Mark 3 ke 5D Mark 2 ke kan. Kamera yang entry level. Saya ada kamera yang entry level. So saya gunakan apa yang ada dekat sekeliling saya ni, yang saya punya apa yang ada dalam pegangan saya. Contoh macam kamera, tripod, komputer untuk buat editing apa semua ni, saya gunakan dan saya tak perlu beli baru. Sebabnya ramai yang datang balik dekat saya. Baru-baru ni lah saya ada buat talk pasal how to be a YouTuber. Ramai yang datang balik dekat saya selepas 3-4 bulan dia orang start buat YouTube channel. Dia orang cakap dia orang dah invest, beli kamera, beli mikrofon, beli lighting, beli apa lagi, beli gimbal, beli macam-macam untuk buat video. Katanya untuk buat the best video. Tapi last tak menjadi. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Sebab anda dah keluarkan duit bukan senang-senang kan kita nak dapat. Lagi pula lepas musim pandemik ni, ramai yang nak saving duit kan. So jadinya mereka ni dah invest banyak, tapi bila buat channelnya sendu, channelnya tak berapa nak pergi. Sebab apa? Sebab diorang tak start dengan satu passion yang clear. Diorang just nak, aku boleh create video yang best, aku boleh dapat ramai views dengan kamera-kamera yang mahal. Tak sebenarnya tak. Anda jangan ada satu idea pun untuk jadi macam itulah. Kalau boleh jangan orang kata fikir pasal equipment apa yang kita patut beli. Tak. Kita patut fikir what kind of content yang kita nak buat. Itu adalah yang lebih penting daripada equipment yang anda ada. Kalau ada camera phone, go on with camera phone. Kalau ada GoPro, go on with GoPro. Kalau tak ada, melainkan kalau anda tak ada langsung kamera, yes, you need to buy lah. Tapi tak perlulah nak beli sampai yang berpuluh-puluh ribu kan. Nak habis duit dekat kamera saja. Last nak buat konten, nak rolling duit, tak ada. Kita tak nak macam tu. Okey, saya rasa saya dah cover bab berani. Saya dah bagi contoh macam mana saya jadi berani. Saya jadi berani dengan adanya ilmu. Adanya ilmu yang saya belajar bertahun-tahun dulu, tapi saya tak guna pun. Saya guna selepas berapa tahun? 3-4 tahun selepas tu baru saya guna kan. Sebab saya tahu ilmu yang saya belajar hari ni mungkin akan berguna untuk masa depan. Kita belajar hari ni, mungkinlah saya belajar menjahit hari ni. Mungkin hari ni saya tak memerlukan kebolehan saya menjahit ni kan. Saya just menjahit suka-suka. Saya memang betul lah ada belajar menjahit. Tapi saya fikir mungkin the next 10 years mungkin YouTube dah lapuk. Mungkin social media ni dah different kan. Mungkin TikTok dah jadi number one. TikTok memang number one sekarang. Mungkin TikTok ni dah jadi the only social media yang ada, yang exist dekat dunia ni kan. Kita tak tahu. So mungkin saya dah kena cari source of income yang lain. So mungkin menjahit itu adalah yang terbaik untuk saya. Saya tak tahu. So saya gunakan masa yang ada ni untuk saya learn new skill. Kita belajar ilmu baru untuk survive kan. Kita tak belajar ilmu just lepas tu dah lupa, dah tutup buku. Tak. Kita belajar ilmu sebab kita tahu masa depan mungkin kita perlukan ilmu tu. Dan kalau anda ada duit simpanan sikit-sikit ke kan,
Masuklah kelas-kelas apa-apa lah, kelas bertukang ke, kelas untuk detailing kereta ke. Saya pun ada belajar juga detailing kereta baru-baru ni. Tapi tak adalah orang kata nak buat bisnes sekarang. Itu pun saya fikir mungkin the next 10 years this is the best business untuk saya. Saya pun tak tahu. Saya belajar je dulu sekarang. Sebab sekarang ni saya ada banyak masa, saya ada duit sikit-sikit untuk saya laburkan untuk mungkin equipment ke apa, untuk saya start the next business in the next 10 years. Okay, saya nak fokus kepada promote diri dan bakat. Okay, ini point yang saya ada untuk saya ceritakan lah. Tadi saya ada ceritakan kita ada banyak cara untuk promotekan kita punya diri ni. Okay, ada cara yang baik, ada cara yang tak baik kan. Tengok Kak Long 7E kan. Kak Long 7E tengok macam mana dia naik kan. So ada cara yang bagus kita untuk kita promotekan diri kita, ada cara yang tak bagus. Okay, kalau anda rasa cara yang tak bagus itu adalah cara yang terbaik untuk anda, carry on lah kan. Tapi kalau macam saya lebih suka dengan cara yang positif, cara yang yelah kita bantu orang. Sampai sekarang saya niatkan saya nak bantu kedai makan ke ataupun gerai-gerai ke. Okay, saya niat untuk tolong mereka untuk dapat lebih customer. Itulah saya boleh katakan niat yang saya pegang daripada dulu sampai sekarang. Dan Alhamdulillah tak pernah sekali pun saya pergi tanya dia orang nak promote tak kedai makan. Tak, dia orang yang datang kat saya. Dia orang yang datang dekat saya untuk cakap, Pian, boleh tak promotekan kedai makan saya? Boleh tak promotekan kedai makan saya? Boleh tak promotekan gerai saya? So saya akan bagi, of course lah, kita buat bisnes mestilah ada cost. Okay, ada cost. So saya charge lah mereka dengan harga yang saya boleh katakan saya selesa, mereka pun selesa. Maksudnya tak adalah diorang sampai bergolok gadai, okay, sampai nak suruh Pian datang review kita punya restoran ataupun kedai makan. Okay, tak. Saya dah calculate ada satu harga yang sangat selesa, yang mana kedai makan sendiri boleh cover dalam masa 1 ataupun 2 bulan. In case kalau saya punya review tu tak berjaya, so diorang still boleh cover diorang punya business operation. Okay, macam saya cakap tadi, kita boleh gunakan platform social media. Sekarang ni semua everything semua dekat phone kan. Dekat phone kita ada Facebook, IG, TikTok, YouTube channel. Tapi apa yang saya boleh katakan yang betul-betul boleh dapat duit, okay, dia semua ni boleh dapat duit sebenarnya. Tapi yang mana kita boleh dapat payment daripada mereka ialah Facebook dan YouTube channel. Okay, setiap views yang kita dapat di Facebook dan juga di YouTube channel, kita boleh dapatkan duit daripada situ. Maksudnya kita tak adalah buat kerja sia-sia. Okay, kita ada income. Kita record video, kita edit cantik-cantik, kita bagi orang tengok, kita bantu peniaga. At the same time kita bantu juga orang yang tengok, oh nak cari tempat makan yang best, jumpa tempat kan, type lah nama contoh dekat Shah Alam kan, nasi kandar best dekat Shah Alam, type, InsyaAllah keluar punya. Okay, so kita ada banyak platform untuk promotekan diri. Masa tahun 2015, masa saya start, saya hanya ada, tak silap saya, TikTok tak ada. Saya hanya gunakan YouTube dan Facebook. Kekuatan dua platform ini. Dan Instagram ada, tapi saya tak fokus pada Instagram lah. Sebab kebanyakan saya tahu masa saya start tu pun dah ramai, dah ada Insta famous lah, apa semua kan. Semua dapat paid review daripada Instagram, daripada peniaga-peniaga. So anda boleh gunakan platform-platform yang ada. Platform ni semua percuma kan, anda semua dah tahu kan. Dan untuk promotekan diri anda sebenarnya, tak kisahlah anda buat apa. Mungkin buat video memasak ke kan, contoh buat video memasak ke, buat konten apa lagi, menjahit ke, konten apa, berkebun Red ada beritahu ada yang jadi pekebun kan, kebun nenas kan. Mungkin dia boleh share kan macam mana nak berkebun, nak tanam nenas. Saya rasa tak semua orang tahu tanam nenas kan. Kalau tahu pun mungkin dia buat palatau je lah kan. Aku tahu tanam nenas ni, tapi tak menjadi. Tapi kita boleh belajar daripada expert. So mungkin golongan-golongan ni sangat sesuai untuk buat sharing dekat YouTube channel, ataupun dekat Facebook, ataupun dekat Instagram, ataupun dekat TikTok. Okay,
Dan kalau anda nak promotekan diri anda ini, please jangan terburu-buru. Maksudnya janganlah lepas satu video tu korang macam tak ada views pun, tak ada orang tengok pun, tak ada like pun kan. Tiap-tiap minit nak kena refresh pun, nak tengok ada orang tengok ke tak ni video. Kalau boleh jangan ada sifat yang terburu-buru lah. Once anda dah set kan, okay, aku nak buat ni cara-cara untuk menanam nenas yang paling betul. Okay, contoh so bila anda postkan video itu, anda tengok feedback daripada video tu. Mungkin ada orang kata, okay, bagus cara perkongsian. Mungkin anda nak elaborate lagi dalam video yang kedua, cara-cara menanam nenas paling berkesan. Mungkin nenas ni ada beberapa kategori. Yes, promote kan, so that anda boleh tahu konten anda itu berkembang, okay, melalui tengok kepada apa yang orang lain komenkan di social media anda tu. Okay, kalau kat YouTube, tengoklah, bacalah komen kan. So anda kena beri masa, okay, jangan terburu-buru, jangan orang kata nak cepat, orang kata apa, dia punya result tu nak cepat kan. Bagi masa dekat diri anda. Selepas anda upload konten ke ataupun apa saja yang anda buat ni, bagi masa mungkin 3 ke 6 bulan untuk orang bagi respon kepada anda. Dalam masa yang sama, keep doing it. Kalau anda ada buat video review ataupun video dekat YouTube channel lah, okay, keep doing it. Dan saya rasa anda perlu beri masa kepada diri anda, okay, untuk, yelah, sebab kadang-kadang, contoh macam saya dulu saya buat printing, okay, saya buat printing baju, printing banner, dan saya rasa printing ni adalah saya punya job yang paling saya suka sekali. Dan saya fikir, aku boleh jadi jutawan dengan buat printing ni. Tapi lepas dah bertahun-tahun buat printing, saya tak jadi jutawan pun. Dan saya rasa printing ini sebenarnya tak sesuai untuk saya. Tapi dalam diri saya rasa printing ni saya suka. Tak semuanya benda yang kita suka adalah sesuai untuk kita. Okay? Tak semestinya benda yang kita rasa kita boleh buat sampai bila-bila, esok pagi pun kita tak rasa penat buat kan. Tapi benda tu sebenarnya tak semestinya bagus untuk kita kan. Mungkin anda perlu tukar bidang lain, tapi beri masa kepada diri anda. Jangan terlalu terburu-buru terus tukar bisnes kan. Contoh macam bisnes kopi ni kan, 3 bulan pertama tak ada crowd, tu masuk bulan yang ke-6 tak ada crowd juga, okey, tukar bisnes. Jangan macam tu. Kalau boleh bagi masa untuk bagi orang kenal. Kita play dengan social media. Daripada situ anda boleh tahu. Kalau dalam setahun 2 tahun tak ada balik modal juga, mungkin lepas tu anda dah start boleh fikir, mungkin cara marketing anda tak bagus ke, mungkin ataupun nak kena luaskan lagi konsep marketing ke. Itu bergantung. Okey, cara untuk promote diri dan bakat, always kena ada reference. Okay, reference ataupun idola. Okey, pentingnya idola ni anda boleh copy dia. Copy ori. Kalau kasut Adidas tu dia ada yang original, dia ada copy ori kan, dia ada yang pasar malam punya kualiti kan. Tapi yang ni anda kena ada satu idola yang anda boleh tiru cara dia. Tak kisahlah anda nak buat apa pun, memasak, contoh anda ada idola, ada siapa? Kalau siapa lagi? Kalau saya lah, idola saya Mark Wins. Mark Wins ni seorang YouTuber yang berasal daripada US, tapi sekarang dia tinggal di Bangkok. Okay? Saya follow Mark Wins daripada tahun 2014. Saya jadikan dia as a idol. Okay? Cara dia cakap, cara dia explain makanan, cara dia explore dunia, cara dia pergi travel. Okay? Saya follow. Even dia pergi ke mana-mana, saya follow. Saya pergi ke kedai-kedai yang dia pergi di overseas. Saya pergi sebab itu adalah idola saya dan saya nak jadi macam dia. So dalam masa anda mencari macam mana anda nak bawa diri anda ini, anda dah follow anda punya idol ni, dan dalam masa yang sama anda boleh serasikan sesuai ke tak anda punya idola ni dengan diri anda. Okay? Mana yang baik anda ambil, mana yang tak bagus tolak tepi. Okay? Kalau boleh follow mereka, buat sampai jadi.
kan, anda ada idola, contoh siapa kalau contohlah buat konten memasak di YouTube channel, kita ada siapa? Cik Nom. Okay, Cik Nom. Mungkin kita boleh follow cara Cik Nom bercerita pasal resepi dia. Okay, always kena cari satu reference ataupun idol untuk start kita punya apa yang kita suka. Okay, kalau ada siapa-siapa yang nak jadikan kerjaya, okay, contohnya nak buat macam saya lah, as a content creator, anda nak jadikan bidang ini sebagai kerjaya anda. Maksudnya daripada bangun pagi anda dah kena jadi content creator sampailah anda tidur. So memang anda tak ada kerja lain. Okay, anda tak ada kerja lain, anda hanya buat content anda sahaja. Okay, kalau nak jadikan content creator or YouTuber ini sebagai satu kerjaya, make sure kena ada simpanan. Simpanan yang cukup. Simpanan ni dari segi keuangan lah. Okay, so that apa, kalau ianya tak menjadi, anda ada backup plan. Okay, anda ada mungkin 6 months to 1 year punya savings. Kalau apa-apa jadi atau apa-apa flop ke, anda ada backup. Okay, tak adalah anda mengharapkan duit-duit daripada YouTube ke, daripada Facebook ke, daripada paid review ke kat Instagram. Okay, sebab kalau anda terlalu sangat bergantung kepada duit-duit ini, mungkin anda akan jadi stres. Okay, confirm anda akan jadi stres. Sebab kalau tengok views sendu, mungkin 100-200 orang je tengok, kan. Tak orang kata apa, tak sampai target untuk dapatkan satu income yang sedap, okay, untuk cover anda punya expenses every month. Okay, so kalau anda nak jadikan ianya sebagai kerjaya, kalau nak buat part time boleh, nak buat part time boleh, buat sikit-sikit sampailah anda rasa macam okay, aku dah dapat viewers, aku dah ada satu follower yang sangat best, so aku nak berhenti kerja. Anda buat sikit-sikit kan, itu boleh. Itu memang satu perkara yang saya galakkan. Okay, tapi kalau anda nak terjun 100%, make sure anda ada savings. Okay, simpan duit, jangan bazir-bazirkan duit, jangan beli kamera mahal-mahal siap-siap. Okay, mungkin selepas 3-4 tahun anda dah bergelumang dengan konten, jadi content creator ni, barulah sesuai untuk anda keluarkan sejumlah duit yang bagus untuk anda beli kamera yang gembak-gembak tu. Okey. Saya boleh katakan itulah apa yang saya boleh sharekan dengan anda semua mengenai diri saya, macam mana saya daripada seorang budak yang lahir di Muar dengan satu perasaan seorang yang pemalu, seorang yang introvert, kan. Memang pemalu betul lah. Kalau saya ada termnya ialah socially awkward. Saya kalau berjumpa dengan orang, saya tak pandai sangat nak berburak, kan. Tapi daripada situ saya ubah saya punya diri saya, sebab saya nak survive. Okay, survive dekat bandar, tinggal dekat Shah Alam, kan. So saya belajar macam-macam benda untuk make sure saya berani untuk buat apa yang saya buat sekarang ni. Kalau saya tak belajar videografi ke, kalau saya tak belajar pasal how to manage business, saya rasa saya tak boleh buat benda-benda tu. Okay, lalas saya akan kerja makan gaji, saya akan lupakan apa yang saya nak buat. Okay, impian saya tu saya akan tolak tepi dan saya fokus untuk survive sahaja. Alright, saya rasa hopefully saya punya sharing ini dapat memberikan sedikit sebanyak idea untuk anda start apa yang anda suka, kan. Tak kisahlah anda nak buat apa, macam-macam sebenarnya anda boleh buat. Tengok sajalah di YouTube channel, di Facebook, di TikTok, di IG, macam-macam konten yang orang sharekan. Dan mereka ni semua tak adalah 100% buat konten-konten ni. Mereka pun ada kerja yang hakiki juga. Mereka pun ada kerja 8 sampai 5 petang juga. Okay, tapi at the same time diorang ada minat. Diorang suka memasak, kan. So diorang buat konten. So daripada situ anda tak adalah terlalu stres sangat untuk dapatkan income daripada apa yang anda buat tu. Okay, so sekarang ni saya open kepada soalan. Sekiranya anda ada apa-apa nak tanya mengenai YouTube channel ke, ataupun apa-apa je, okay, mungkin ada nak tahu detail apa-apalah, boleh tanyakan kepada saya. Kita open mic.
Okey, kita open sesi ni kepada sesiapa yang nak bertanya. Ada soalan ke apa ke atau macam mana? Ada siapa nak tanya? Assalamualaikum. Salam. Masa pandemik hari tu kan, Ha? how do you survive? Sebab banyak kedai makan tak buka. Okey. Okey. Macam mana? Ke memang ada saving ke setahun tu bertahan sebab untuk just use your saving money? Okay, good question. Okay, masa pandemik, saya sebenarnya tak expect bila fikir balik kan, tiba-tiba kedai makan tak boleh beroperasi. Kiranya macam ramai yang nak review ni, tapi saya tak boleh nak pergi tempat tu lah sebab kita tak boleh dine in kan. So memang saya hit hard juga masa tu, dan saya bergantung kepada orang hantar makanan dekat saya dekat studio, dan saya buat review dekat studio. Dan bila saya buat macam tu, saya tak boleh dapat full payment yang macam saya charge untuk pergi ke restoran. Okay? Sebab saya pun tahu kedai-kedai makan ni semua diorang pun tengah nak survive juga. Saya tak boleh nak charge tinggi. Paling banyak pun saya charge masa tu 500 untuk satu video. Saya tak boleh nak macam before this, ini saya cerita transparent sahaja. Before this kalau pergi ke restoran 2,500, 3,500 untuk satu video. Tapi bila pandemik RM500, dan saya kena makan banyak sebab saya nak review banyak kan. Dan masa pandemik juga saya kebetulan ada saving. Okay? Saving tu 10 tahun lepas lah, saya ada simpan emas. Saya simpan emas masa zaman saya bisnes macam-macam. Daripada saya start habis belajar dulu, simpan emas 1 gram. Dan masa pandemik tu memang saya bundlekan semua, and then boom, dapatlah sejumlah duit untuk kita survive. Saya pun masa tu expect pandemik 2020, saya rasa 2021 ni dah settle kot. Tengok sampai 2022 kan, baru settle. Itu pun tak settle lagi. So itulah yang saya hadapi. Saya memang terkesan juga pada waktu pandemik. Saya terpaksa kurangkan saya punya pendapatan sebab saya tahu peniaga lain pun terkesan juga. So saya tak boleh nak push lebih-lebih. Dan alhamdulillah saya punya expenses pun masa tu tak tinggi. Okay? So saya still boleh survive sampai sekarang, alhamdulillah. Okay? Okay, ada lagi soalan? Okay, Assalamualaikum. Nak tanya pendapatan pertama daripada YouTube, boleh? Nak tahu berapa? Berapa? Okay, first ever saya dapat check daripada YouTube masa tu, okay, first is $100, $400, $100. And then masa tu saya okay, masa tu dia orang terus transfer direct to my private my personal account lah. And then untuk dapat $100 tu masa tu memang sangat susah sebab masa tu saya baru lagi, views pun tak banyak. Tak silap saya ambil masa dekat setahun baru dapat $100. Tapi masa tu saya tak fokus kepada income di YouTube lah sebab masa tu saya baru lagi. Saya banyaklah buat paid review apa semua, walaupun tak banyak tapi still boleh cover kita punya cost of operation lah. So okay, payment on YouTube dia based on viewers every month. So kalau contoh senang kira lah, kalau 100,000 views, 100,000 views, YouTube di Malaysia plus minus dia akan bayar dalam RM400 kalau 100,000 views. Okay, let's say bulan ini kita dapat 100,000 views. Okay, next month kalau dapat 100,000 views lagi, kita akan dapat RM400. So kalau naik hanya 50,000 saja, dia akan bayar equivalent to that lah. Maksudnya tak adalah every month bayar, maksudnya bertambah-tambah ke, tak. Diikut berapa views pada bulan tu. Sama dengan Facebook, tapi Facebook saya boleh katakan dia agak kedekut sikit. Facebook ni dia punya, kalau anda tahu is CPM. CPM ni kita panggil CPM ni per thousand. Maksudnya per 1,000 dia akan bayar, kalau contoh di YouTube channel dia akan bayar RM4 per 1,000 views. Kalau di
di Facebook tak silap saya hanya mungkin dalam RM2, half than that lah. Okey, ada lagi? Tanya pasal duit memang best. Tanya lagi. Hai, Assalamualaikum. Salam. Berdasarkan YouTube income, LHDN kejar tak? Okey. Ataupun ada buat bayaran pada LHDN, ataupun ada spesifik yang LHDN akan charge pada kita untuk online income? Okey. Saya punya cara saya declare, saya daftar SSM sebagai maksudnya saya berniaga. Saya berniaga. Saya daftarkan SSM under pengiklanan. So that bila LHDN, saya isi borang LHDN, borang EB kalau tak silap saya masukkan income tu sebagai saya seorang persendirian yang ada income business. So daripada situ saya includekan income per year saya ke dalam account yang business tu. So that bila LHDN tengok, betul lah, valid lah benda tu ada. Dan saya akan calculate, contoh every month saya boleh dapat berapa. So daripada situ saya akan tahulah berapa yang saya kena tolak untuk LHDN. So once kita dah clear dengan LHDN, of course lah kena simpan mungkin berapa 7 tahun punya receipt apa semua. So saya prepare je lah. Dan okay, siapa-siapa yang jadi yang tengok social media kan, ramai orang duk tayang kereta, tayang kemewahan, tayang rumah, tayang apa semua. Memang LHDN kejar. LHDN ni dia ada satu team yang fokus on social media. Maksudnya dia tengok siapa-siapa yang wah tayang kereta mahal-mahal, tayang rumah kan, tayang tunjuk duit lah nak bayar kan, tunjuk duit macam ni. So dia ada satu team yang akan pergi kejar orang-orang ni. So kalau dah jadi influencer tu kena sorok-sorok sikit lah duit. Kalau tak nak kena kejar. Okey, soalan. Alright, nama saya Ehsan. Okay, saya sebenarnya seorang videographer wedding tau. Okay. Saya ada terfikir nak buat pasal vlog content creator tau. Okay. Agak-agak berupian kan. Berbaloi tak kalau saya jump untuk buat content creator kat YouTube instead of dapat income daripada wedding and others tu? Kalau tanya saya cakap berbaloi. Sebab saya pun daripada wedding video berapa paling maksimum? Berapa paling maksimum you can charge? Tak apa, transparent je. Around minimum 1.2 per event. Per event. Okay. Kalau dia berbalik pada you lah. Kalau you nak grow as a wedding videographer, make sure orang kenal you. Maksudnya you bukan buat satu video and then ditonton oleh beberapa orang. Kalau you rasa itu satisfy you, okay lah. Tapi kalau macam I dulu, saya tak puas. Sebab bila saya tengok views 100 views, 1000 views, so saya tak happy. Lalas saya nak deal dengan pengantin ni, saya rasa saya dah habis masa yang begitu banyak kan, nak deal dengan kerenah dia, nak deal dengan paymentnya kan. So it's like very pain lah. So itu yang saya jump from wedding ni, saya jump into content creator. Dan you kena tahu juga, kalau you nak jadi content creator, you nak kena tahu what kind of content you nak buat. Okay? Dan make sure you ada kepakaran dalam bidang tu, barulah orang macam aku nak tengok video kau. Kalau you tengok video dekat YouTube channel, ada yang orang share pasal kereta kan. So bila kita dengar dia orang sembang pasal kereta, kita jadi yakin dengan dia. Sebab dia tahu apa yang dia cakap. Kita tak nak lah macam you tak berapa minat dengan kereta, tapi you nak sembang pasal kereta. Memang tak jadi lah. So nasihat saya, kalau you nak jump from videography, is the best decision lah. Tapi kalau you rasa you nak go on with videography pun tak ada masalah. Itu bergantung pada apa yang satisfy you lah. Faham. Lagi satu, beza jauh tak? Beza daripada pengalaman berupian dari segi apa ni, hasil tu, I mean dari segi duit lah. Duit, okay. Saya pun starting saya buat wedding video. Wedding video saya charge around that price, 1,000 to 1,500.
Tapi masa saya tu agak, yelah, tahun 2012, masa tu tak berapa nak gempak sangat. Macam sekarang ada macam-macam buat kan, buat short apa semua. Dulu saya buat very simple short, and video pun outcome 4-5 minit macam tu. Daripada nikah, daripada bersiap, lepas tu nikah, lepas tu buat dengan family apa semua. So kalau saya jam ke buat YouTube review untuk makanan, I can charge up to 3,500 per video. And then saya hanya datang kedai tu, maximum saya spend 2 jam je. Saya boleh deal direct through WhatsApp, and then saya tak perlu nak berjumpa dengan owner kedai makan tu selalu pun. So kerjanya lebih pendek, tapi you can get more. Okay. Assalamualaikum Pian. Salam. Tadi duduk dengan kau makan, tak sempat nak tanya kan. Senang. Ni ada 3 soalan ni lagi. Okay. Daripada jadi follower kau kan. Satu-satu Tadi akak tu tanya income first. Okay. Income sekarang berapa? Okay, itu satu soalan. Okay, soalan aku jawab yang tu dulu. Okay, boleh. Short jawab je. Okay. Okay, kalau nak start YouTube, saya sebenarnya tak sarankan anda untuk tahu berapa duit banyak apa semua, sebab anda akan hilang fokus. Sebab content is king kan. Kalau Najib sebut cash is king kan, ini content is king kat YouTube. Okay, tapi saya cerita ini based on apa yang saya dah lalui. Memang orang akan fikir pasal duit. So income saya alhamdulillah, kalau malas 6-7 ribu, kalau rajin boleh up to 15,000 lah per month. Itu Oh, nice. Itu nak tahu tu, jadi inspired sikit. Okay, ada lagi 2 soalan ni. Okay, satu ni nak tahu juga kau punya plan content tu. Sebab kadang-kadang kau fly pergi overseas, kadang dekat sini, macam mana kau plan dalam 1 tahun tu nak pergi mana, tempat makan kat mana. Kalau macam fast food tu memang dia keluar je, mesti kau dah study dulu kan menu tu. Okay, macam mana kau plan tu? Okay, lagi satu ni penting tak? Aku tu tanya dah lama ikut kau ni. Macam mana kau jaga kesihatan tu? Ada bela saka ke apa ke, makan je kan? Kan sometimes badan pun lebih kurang je tengok video, tak ada berubah kan? Kat situ macam mana kau jaga kesihatan tu? Satu, nak buat konten makan ya juga kan? Betul. Kat situ nak tahu tu. Dah terpendam lama tu. Okay, baik. Planning. Once dah jadi full time content creator, planning is number 1 lah. Okay. Kita nak plan macam ni. Okay, contoh saya punya plan, seminggu saya kena ada 3 video. Okay. Kalau tak, saya tak akan boleh meet up saya punya expected income yang saya nak. Okay. Kalau saya duk malas, mungkin seminggu dapat buat 2 ataupun 1, mungkin income tu akan drop. Okay. Okay, planning. Kalau macam overseas, okay, in 2019 saya plan sebenarnya, start daripada 2019 lah, saya plan every year saya nak fly ke 3 buah negara. Okay, every year. Maksudnya 2019, 2020, 2021 saya dah ada plan dah. Okay, in 2019, 2019 first awal tahun tu saya dah ke Japan. Lepas tu saya dah ke tengah tahun tu saya ke Istanbul, and then ujung tahun tu saya ke Shanghai. Okay, dan 2020 saya dah start sebenarnya right before pandemic. Okay, sebenarnya saya tahu pasal pandemik di Wuhan masa saya ada dekat Shanghai. Okay, sehari selepas saya balik baru saya tahu, and saya dah start 2020 di Korea. Dan 2020 pada pertengahan tahun saya dah plan untuk pergi ke Europe, and then end of the year somewhere in Europe juga. Tapi plan tu dah terbatas sebab pandemik. So memang kita dah memang out schedule lah, okay, untuk pergi overseas. Dan this year kita akan start balik, insyaAllah in end of Ramadan kita akan pergi fly ke satu negara. Kita rahsiakan dulu, and then ujung tahun pun kita akan fly juga. So konten-konten overseas setahun kita akan target untuk buat 3 negara. Dan konten-konten yang ada kat dalam Malaysia, macam saya cakap tadi, seminggu memang saya akan upload 3 video. So nak tak nak memang saya dah plan in advance. Mungkin sebulan ataupun paling pendek pun saya kena plan dalam 1 ataupun 2 minggu sebelum saya publish video. So planning is important untuk siapa-siapa yang nak buat income dalam bidang YouTube ni.
Once you dah tahu nak upload bila, and then you can go anywhere. You boleh kerja kat mana-mana je kan. Macam saya dah ada schedule video, so saya boleh gerak everywhere. Saya just pantau dari online saja, sebab saya dah upload ke YouTube channel. Apa-apa saya boleh buka kat phone, saya boleh buka kat laptop, saya boleh buka kat iPad. So itulah, planning is important. Okay, ada soalan lagi? Okay, waktu terbaik. Kalau saya belajar dulu dengan siapa dulu? Sifu Jamal or something. Saya dulu dia orang cakap dekat social media, the best time is 9 pagi, 12 tengah hari, 3 petang, 6 petang sampailah pukul 9 malam. Dia ikut waktu tu kan. Tapi the best content, the best time untuk upload kalau untuk saya between pukul 12 tengah hari sampai pukul 3 petang. Sebab saya punya sebab lah Sebabnya pukul 12 tengah hari sampai pukul 3 petang, okay, kalau siapa-siapa kerja kat office, time tu dia very laid back sikit kan, boleh pegang phone dan nak pergi rehat. Waktu rehat mungkin pukul 3 tu ada pergi semayang ke apa, so dia orang boleh buka lagi dia orang punya social media. So saya gunakan itu daripada dulu sampai sekarang, pukul 12 tengah hari sampai pukul 3 petang. Dia bergantung kepada konten sebenarnya. Kalau dekat TikTok dia lain pula dia punya approach dia. Ada yang cakap right before tidur pukul 12 malam is the best time untuk post. Okay, dapat banyak engagement sebab sebelum tidur orang buka TikTok, orang buka Instagram. So kira macam make sense juga kan. So kita cubalah. Ada yang sesuai dengan saya, ada yang tak kena. So saya stick pada saya punya time is pukul 12 tengah hari ataupun pukul 3 petang. Oh tadi lupa, tadi saudara tadi tanya ada risiko dan cara kesihatan. Okey, tahun 2021 saya nak cerita. Saya baru dapat tahu saya ada penyakit. Penyakit apa? Saya ada batu karang dalam buah pinggang saya. Bukan kat sebelah buah pinggang saya, tapi di dua buah pinggang. Dua belah pinggang saya ada batu karang. Dan doktor check dia punya saiz agak besar dan perlu operation. So saya nasib baiklah ada insurance cover lah everything. Dan saya ambil masa 6 bulan untuk settlekan all the procedure lah. Sebab masa tu pandemic, saya kena back and forth ke hospital untuk buat operation, and then kena masuk tube lah. Lepas tu baru boleh buat operation lah. Dan at the same time saya pun baru dapat tahu yang saya punya uric acid punya level is very high, sangat tinggi. So, doktor kata you tak boleh makan ni, tak boleh makan ni. Okey, saya tak makan, tapi sebulan je lah. Lepas tu saya makan balik. Sebab kita buat konten dan doktor bagi saya solution. Okey, you kena ambil ubat ni. Harga ubat ni lah 1,000 lebih. You boleh bayar, you ambil ubat ni. So saya macam saya tak ada option lain. So saya ambil ubat, saya control saya punya uric acid level. So itu yang price yang saya kena tanggung lah. Dan pasal berat badan, mungkin orang tanya Pian makan tak gemuk. Sebenarnya ada perbezaan. Kalau anda tengok video awal-awal saya, memang ada perbezaan dengan sekarang. Ada naik sikit pipi ni kan, ada tembam sikit kan. Tapi apa yang saya boleh kata, saya tak makan hari-hari macam yang anda tengok dekat dalam video. Saya makan very large amount of food satu hari tu. Esok saya tak makan. Esok saya just makan salad, minum air kosong lebih. Itulah saya punya, orang kata apa, praktis saya lah, untuk make sure saya tak adalah overweight yang terlebih sangat. Sekarang ni memang overweight, tapi tak adalah sampai level-level obese 2-3 tu. So kita control kita punya calorie intake, kita control kita punya sugar level, kita control kita punya senaman pun buat juga. Tapi tak adalah saya tak rajin sebenarnya bersenam. Tapi saya ambil cara lain untuk bersenam ni. Kemas rumah, basuh kereta, kedai dekat depan saya tak pakai kereta, saya tak naik kereta, saya jalan kaki. So saya ambil approach yang boleh membantu saya untuk exercise, sebab saya tak suka exercise. Okey, ada soalan open? Okey, ada lagi soalan? Siapa-siapa, kawan-kawan? Ya, ada soalan. Oh, ada lagi? Apa dekat dalam? Orang dalam. Dah.
Dah pernah aku cakap kat mic ni. Konten untuk reaction video, pada pendapat abang. Konten untuk reaction okay. Reaction video ni dia satu konten yang menarik. Pada saya menarik lah. And then tapi the problem is bila kita buat konten reaction ni, kita kena guna konten orang tu. Kita kena letakkan konten orang tu, dan ada certain moment yang kalau orang tu dapat tahu and then akan trigger dekat dia punya YouTube studio dia, orang tu boleh ambil copyright. Maksudnya orang tu yang dapat duit, orang tu akan dapat duit. So kalau anda nak buat konten tu mungkin boleh, tapi tak adalah macam tak bolehlah selalu sangat ke, ataupun memang itu caranya, ataupun anda boleh ambil video-video yang bukan copyright, maksudnya daripada TikTok ke, daripada mana-mana sumber kan, yang tak ada dalam YouTube channel, anda ambil daripada Instagram ke, dari Facebook, tapi anda kredit. Okay, itu kita panggil dia punya adab lah, adab. Kita kena kredit balik dekat mana video ni kita ambil, kita suruhlah orang subscribe atau follow ke video dekat mana source video yang kita reactkan tu. Okay, pada saya itu satu konten yang best juga. Kadang kita nak release tension kan, tengok konten tu memang gelap habis lah. Alright. Okay, ada lagi soalan? Tak ada. Okay, kalau tak ada, ni aku nak borak sikit dengan Pian. Kita flashback sikit masa sama-sama kita main band dulu. Okay, actually saya kenal dengan Pian ni sebenarnya sebelum daripada dia jadi YouTuber, vlogger semua ni. So masa tu kita sama-sama kita main band dekat rumah. And then kita buat gig bersama-sama. And then Pian yang buat kita punya flyers dulu kan. Betul. So kalau tadi kau cakap pasal introvert lah, tapi masa aku join dengan budak-budak band kau dulu, aku tengok band kau yang paling riuh sekali, bergelak ketawa kan. Kau Apar, Arul, Alin masa tu kan. So adakah macam introvert yang kau masukkan tu kira macam bila kita introvert ni, macam kita dengan orang-orang yang kita selesa je, yang kita akan jadi huru-hara macam tu. Okay, betul. Memang kalau dengan orang yang dah biasa, kawan-kawan ke, kita memang akan expose kita punya hilang lah orang kata introvert tu. Sebab kita dah selesa dengan orang tu. Tapi kalau jumpa orang yang baru, saya memang akan tak banyak cakap. Kita tak tahu nak borak apa kan, diam je, tak tahu nak cakap apa kan. Sampailah orang tu tanya-tanya kita, barulah kita selesa sikit, barulah kita huha-huha lah. Tapi kalau nak suruh saya start bercakap, memang masa tu saya memang tak banyak bercakap. Saya memang kategori introvert, pemalu. Even saudara mara datang pun saya naik bilik dah macam anak perempuan dah kan. Itulah level saya punya introvert. Okay, kalau misal macam sekarang ni apa yang sebelum daripada kita buat program ni, masa kita meeting dekat Shah Alam dulu, aku ada inform kau yang program ni tujuan dia apa semua kan. Jadi salah satu tujuan dia adalah untuk kita membina remaja, membina masyarakat dengan perkara-perkara yang baik lah. Jadi apa yang kau nampak di dengan kau punya konten, apa yang boleh macam develop sesuatu untuk masyarakat, untuk negara ke apa, dia punya sisi baik dia lah. Sebab orang nampak macam kau review makanan, just kalau orang yang pandang direct, dia akan nampak makan. Tapi sebenarnya apa yang kau nak sampaikan sebenarnya selain tu? Okay, kalau macam contoh aku buat review di MUA, sebenarnya intention dia adalah untuk tarik crowd pergi MUA sebenarnya. Dan kadang-kadang orang tak tahu sampai MUA ni nak makan apa. Even kalau dia dah biasa duduk kat MUA pun, dia tak tahu kat mana tempat makan yang best. Sebab dia dah terbiasa makan dekat tempat yang dia rasa dia selesa lah. Dia tak tahu tempat lain. So bila aku buat review di MUA ni, okay, ada satu harapan, bila siapa-siapa datang atau travel ke MUA ni, diorang boleh singgah kat tempat tu. So sedikit sebanyak kita boleh tarik crowd datang ke MUA. Dan orang luar yang tak kenal MUA,
Muar ni kat mana kan. Mungkin ada orang tak tahu. Orang yang tak pernah sampai dekat Muar, dia tahu, oh Muar terkenal dengan asam pedasnya, Muar terkenal dengan mi Bandungnya. So itu some sort of exposure juga. Walaupun yalah, kita tahu dah banyak exposure yang ada dekat Muar ni, daripada drama kat TV-nya. Lepas tu ada juga konten yang saya tengok dekat YouTube pun ada konten yang cerita pasal Muar. Tapi sebenarnya Muar perlukan more exposure, daripada orang yang pelbagai lah, bukan sekadar macam penduduk Muar saja. Orang-orang daripada luar pun sebenarnya kita demand attention dekat Muar ni, so that kita boleh grow kita punya community ni, dan community dekat Muar ni akan rasa lebih bersemangat untuk terus stay dekat Muar. Kalau macam saya dulu in 2010 habis belajar degree, saya fikir kalau balik Muar ni nak buat apa Tapi kalau saya graduate in 2020 or 2018 ke, saya rasa macam-macam boleh buat lah. So masa tu kita tak ada apa-apa lagi, tak ada apa-apa sangat lah. Tapi sekarang ni dah macam-macam exposure yang diberikan oleh orang luar. So jadikan Muar lagi best. Okay, kalau kita masuk pula berkaitan dengan konten lah kan, macam kalau apa yang aku sendiri perasan, konten yang mendapat sambutan atau view yang tinggi adalah konten-konten yang pada aku tak berapa elok kan. Okay. Ataupun kita tak tahulah, kita nak cakap benda tu tak berguna pun tak boleh kan. Mungkin dia berguna kepada certain pihak kan. Tapi macam pada kau sendirilah, untuk content creator kan, itu belum kita tengok macam dekat Indonesia pun semua lagi dah dahsyat kan dia punya ni kan. So antara benda-benda positif dengan negatif tu, yang macam mana kau nak kau bezakan benda tu, dan apa kau punya komen lah. Okay. Alright. Macam yang saya ada cerita tadi, pasal kita nak naik, kita ada dua cara. Kita buat benda elok, benda yang tak elok. Okay, saya define benda yang tak elok ni bila benda tu starting dengan benda yang negatif. Benda yang tak best lah, benda yang negatif lah. Kita tahu kan macam-macam. Tapi kita tahu benda yang positif, kita start dengan benda-benda yang, contoh pasal makanan. Okay, benda yang positif, benda makanan semua orang makan, semua orang suka makan. Okay. Tapi kalau benda yang tak best, contoh kita viralkan kedai makan yang ada lipas ke. Ada satu kes dulu dekat mana, dekat Keluang tak silapnya, ada satu kedai makan ni dia viral sebab dekat dalam plate dia, dekat dalam shell out dia tu ada lipas. So kedai dia jadi boom, meletup. Tapi dia boom sebab benda yang tak best lah, sebab orang tahu dekat dalam dia, dekat shell out dia tu ada lipas. So nama kedai tu naik. And ramai juga orang datang walaupun orang tahu dalam tu ada lipas. Tapi yelah, owner dia dah explain apa semua, itu benda yang tak sepatutnya jadi. So kalau saya tak prefer benda yang negatif ni. Benda negatif ni kalau keluar daripada mulut netizen ke apa semua, saya rasa tak ada masalah. Tapi kalau sebagai content creator, untuk hasilkan benda yang negatif ni untuk dapatkan views, memang okey, memang best. Tapi macam mana dengan kita punya pendirian pula kan? Adakah kita nak terus hasilkan konten-konten yang negatif ni, ataupun kita stick pada kita punya pendirian, kita nak hasilkan konten yang positif, so that kita punya followers pun positif juga. Kalau benda-benda yang negatif, kita tengok saja dekat social media yang lain yang buat benda-benda tak elok, so yang datangnya pun orang-orang yang tak elok juga. So pada saya, say no to konten yang negatif lah. Tapi dia macam kalau konten yang negatif ni, selalunya macam mana kita avoid pun, dialah yang paling tinggi dia punya viewer kan. Sebab contoh macam kalau dia nanti mesti akan ada orang yang akan sebar-sebarkan dia sebar ayat sebaran dia tu akan macam dia kata apa benda lah orang ni kan. Tapi video tu tetap berjalan dari orang ke orang kan. So budaya macam ni, macam kepada kau macam mana kita nak stop dia? Sebab kita tak ada kuasa nak apa nak stopkan kan. Okay, dia memang berbalik kepada society tu sendirilah sebab kita tahu kalau macam even masa pandemik pun kan, benda-benda yang palsu apa semua ni, dia bebas
tersebar. Walaupun kita dah cakap tak sahih, tak payah share, tak confirm, tak payah share, tapi benda tu tersebar juga kan. Tapi bila fikir, memang benda yang negatif ni memang paling laju, paling cepat tersebar. Trust me, in social media live, benda negatif paling cepat tersebar. Even kalau macam saya nak buat clickbait sikit, nak buat clickbait sikit, sekali-sekala dekat konten saya akan gunakan ayat yang negatif dulu. Video tu memang dapat ramai views. Saya tak nafikan, tapi ramai yang benggang sebab kau ni tak sepatutnya buat macam ni. So kita buat sekali-sekala je lah macam tu, untuk tarik crowd. So pada saya memang susah untuk sekang orang daripada sebarkan benda-benda yang negatif. Walaupun kita tahu benda negatif tu tak elok, tapi still juga senang nak disebarkan. Dia macam benda tu, budaya tu di Malaysia saja ke ataupun memang satu dunia macam tu? Kalau tengok dekat US lagi lah. US even masa Black Lives Matter tu banyak kan, banyak macam-macam keluar kan. And ada keluar 2-3 teori, 4-5 teori kata macam ni, kata kejadian macam ni. So benda tu diorang tak dapat nak tapis lagi pula kalau dalam satu komuniti yang besar macam kat US kan. Even rakyat Malaysia sendiri pun kita tak boleh nak kekang, apatah lagi negara-negara yang besar yang sampai beratus juta rakyatnya, lagi susah. So benda ni ada dekat mana-mana je. Okey, ni sebenarnya aku program hari ni aku lebih nak suruh kau bercakap pasal keberanian ataupun mempromosikan diri lah. Tapi aku nampak macam crowd lalas dengan aku sekali terpengaruh dengan konten lah apa kan. Yes. Okey, aku nak patah balik sikit. Berkaitan dengan berani lah. Ini daripada beberapa program yang aku dah jalankan dalam projek The Room ni kan. Aku perasan macam bagi youngsters lah, budak-budak sekolah ke apa ke, macam especially yang Melayu, kita ni macam tak berani bercakap lah. Aku tak ingat lah dulu aku macam mana kan. Dia macam mana kau agak-agak kita boleh train budak-budak supaya berani bercakap. Macam tu. Okey. Kalau aku suka tengok drama drama Netflix. Dekat dalam drama Netflix ni ada tunjuk budak-budak diorang social life. So sebenarnya bila daripada kecil kita diajar untuk socialize dan berani bertanya. Kalau kita tengok cara kita dibesarkan, macam saya lah, kalau tanya lebih sikit mesti kena marah punya. So from that kan, kita jadi takut nak tanya. Bila salah tanya benda yang betul pun salah, tanya benda yang salah pun kena juga kan. So daripada situ kita tak berani nak build up that kind of confidence, nak bertanya kan. Berbanding dengan kita tengok bangsa lain lah, mereka lebih dipanggil lebih easy going lah bila nak bercakap tu, berani untuk melontarkan idea. So even culture ni pun saya nampak dekat masa saya ada di zaman universiti. Kawan-kawan lain memang sebenarnya takut bila lecturer nak tanya apa soalan, semua diam. So benda ni memang ada dalam kita punya culture, dan cara nak ubah dia of course lah memang daripada kecil lah kita kena train. Anak-anak ataupun adik-adik kita kena train untuk berani bercakap, berani bertanya. Sebab kalau diorang tak berani bercakap atau berani bertanya daripada kecil, memang benda tu akan berlarutan sampai bila-bila. And benda ni memang saya sendiri nampak bendanya progress. Lebih-lebih lagi macam saya merupakan produk UiTM. Saya sendiri tahu, saya sendiri faham macam mana produk UiTM yang zaman-zaman batch saya lah. Selepas tu saya tak tahu pula. Masa zaman-zaman batch saya memang kalau open untuk soalan, memang diorang akan tak ada soalan. Dah faham. Tak belah. Dia macam tu lah. Dia tak ada culture yang nak sesi berdialog, nak bertanya, nak berhujah. Tak ada dalam komuniti kita. Sebelum kita orang start program ni, kita ada meeting dengan pejabat pendidikan daerah. Sebelum tu pun kita ada meeting dengan salah seorang daripada pegawai dan bekas pengetua lah kan, sekolah konvent. Jadi diorang memang akui lah yang masalah kita remaja, dia
ada susah sikit nak bercakap. Betul. Kan. Jadi sebab itulah salah satu inisiatif yang diorang harapkan daripada projek ni adalah macam contoh kita buat program Padu Babe ni lah kan. Kita nak melatih sebenarnya. So macam benda ni apa, keberanian ni macam sebenarnya macam apa dia adakah memang bukan bakat macam mana nak cakap, dia semula jadi ke ataupun apa? Sebab aku nampak ramai orang yang berani tulis panjang-panjang dekat Facebook tau. Tapi bila kita contoh bila contoh macam program ni sendiri lah kan, bila aku ajak ramai-ramai datang ke apa, dia orang sebelum ni dia orang cakap. Tapi bila aku buat program ni contoh untuk kita kupas satu isu, dia orang tak berani pun nak datang. Tapi dekat kedai kopi ke dekat apa ke, dia orang akan bercakap. Jadi aku nampak macam dekat situ dia cuma berani macam kau cakap lah, keyboard warrior kan. Yes, so memang adakah manusia ni kau rasa dia macam tu ke atau macam mana? Okay, dia keyboard warrior ni memang kat mana-mana negara pun ada. Dan diorang ni kebanyakannya kita boleh klasifikasikan sebagai orang yang pandai cakap tapi tak pandai buat. Dia pandai cakap pumpang tapi buat tak ada pun. Dia memang dah dilahirkan mungkin macam tu, ataupun dia orang ni selesa menjadi orang yang macam tu lah. Okay? Maksudnya bersembang dekat Facebook kan, dekat komen tu dia champion nombor 1, tapi bila jumpa depan-depan sepatah perkataan pun tak boleh nak cakap. So memang ada orang yang macam tu, dan rasanya memang sejak azali lagi kot jadi macam ni kan. So memang susah lah nak ubah that kind of people. Tapi sebenarnya kewujudan orang-orang yang sebegini bagus untuk certain issue lah. Dia banyak pendapat, walaupun dia malu kan nak bercakap ataupun malu nak mengutarakan soalan ke apa, tapi dia secara senyapnya dia berani untuk mengeluarkan pendapat dia. Tapi dia still berani untuk menulis. Ada orang nak jumpa pun tak berani, nak menulis pun tak berani. Itulah kita lah. Dia akan simpan, dia akan pendam je. Last tak jadi apa kan. Tapi at least yang keyboard warrior ni dia beranilah nak menulis dan meluahkan perasaan dia, tapi dia still tak berani untuk berdepan. So maknanya macam dia masih ada peranan lagi lah dalam society lah. Yes. Dia sama ada kita express terhadap sesuatu tu sama ada dengan penulisan atau video atau apa. Masing-masing ada cara sendiri. Betul? Lah. Dia diperlukan sebenarnya. Tapi kita tengok some issue juga kadang-kadang dia yang keyboard warrior ni dia lebih kepada cakap kosong saja, tak ada pengisian. Tapi ada yang keyboard warrior penuh dengan pengisian. Dia punya point dia pun bagus. Cumanya dia cara dia expresskan tu ialah dekat social media. Maksudnya bukan saluran yang betul. Kalau dia channelkan pada saluran yang betul, mungkin dia boleh jadi YB yang bagus. Okay. Alright, ada apa-apa lagi yang kita nak borakkan ke apa ke? Mungkin nak tanya YouTube kebanyakannya berminat dengan YouTube channel. Sebab ramai. Okay, so aku rasa lepas ni kita mungkin boleh buat program lain yang kita spesifik dekat konten je lah kan. Betul? Ada apa-apa? Bang, masuk band dulu main apa bang? Kita ketuk drum. Drum. Jadi sekarang kau main band lagi kan? Sekarang kita nak start balik. Walaupun dah berbelas tahun tak main drum kan. Lutut-lutut semua dah sakit-sakit ni. So kita nak start balik. Kita ada nak record lagu raya nanti coming soon. Oh boy. Band baru lah. Band sama lagi. Orang yang lama juga. Okay, Pian, satu lagi aku nak tanya. Antara contohlah sekarang ni orang kenal kau dengan apa, YouTuber ataupun content creator adakah kau selesa ataupun kau memang suka orang kenal kau dengan itu ke, ataupun contoh kau main band balik kan, lepas tu orang akan kenal kau pula as a drummer ke, which one yang kau rasa kau punya impian lah sebenarnya? Okay, dulu masa zaman main band memang terfikir nak jadi macam Hujan. Sebab dulu kita tengok Hujan daripada
sama-sama level dengan kita kan. Sekali tiba-tiba hujan naik, tu famous kan. Tapi kita dekat situ lagi kan, kat bawah lagi. So memang masa tu teringin nak jadi drama kan. Tapi bila fikir balik, macam mana nak cari makan kan macam ni. So bila fikir balik nak survive tu, kita tak jumpa jalan dia. So itu yang kita scrap, kita hala tuju ke arah yang different lah. So aku lebih selesa untuk dikenali sebagai content creator lah. Walaupun kalau klien-klien selalu panggil influencer kan, influencer ni, tapi aku sendiri tak selesa dipanggil influencer macam influenza pula kan. Dia tak selesa lah So lebih selesa dipanggil content creator. Sebab memang aku sendiri buat content tu sendiri kan. Tak, videographer pun kadang-kadang my wife yang jadi videographer, dia yang edit video. And then saya lebih fokus kepada fikir konten apa nak buat, lepas tu jadi host. So kita memang buat sendirilah everything. Kita tak ada hire orang lain, kita tak ada hire videographer, tak ada apa semua. Okay, sampai bila kau nak create content? Ada ataupun dalam masa beberapa tahun lagi yang kau nak jadi lain pula, kau nak production house ke, kau nak jadi pengarah filem ke, kau nak kau punya target sebenarnya? Okay, sebenarnya content creator ni aku selesa jadi sampai bila-bila pun rasanya. Even umur dah 40, selagi YouTube channel atau Facebook atau Instagram masih lagi relevan lah. Selagi mana ianya relevan dan sesuai dan tahap kesihatan pun kita boleh go on, selagi tu aku akan go on. Dan at the same time aku pun sekarang tengah develop business. Kita ada jual sambal, kita ada jual merchandise, kita jual macam-macam lah. So aku sebenarnya mencari produk-produk yang bagus untuk dijadikan side business, so that kita tak adalah harapkan review saja untuk kita punya income. So kita ada multiple source of income, so that bila kita, macam aku kata tadi, bila YouTube channel dah tak relevan, kita boleh boom, lompat pergi kat benda lain. Okay, jadi sekarang pun dah pukul berapa Tengok. Okay, 11 suku. Jadi Pian, ada apa-apa lagi yang kau nak cakap? Apa yang kau nak share? Apa pesan kau ke apa ke? Okay, alright. Kata-kata penutup lah Okay, terima kasih kepada yang mendengar sharing pada hari ini. Dan diharapkan kalau ada siapa-siapa yang dengar ni rasa macam aku boleh buat something content kan. So hopefully korang boleh start buat lah. Buat content yang korang nak buat, berani untuk expresskan apa yang korang nak buat tu. Jangan rasa takut, jangan tunggu rasa perfect. Bila the perfect time untuk korang buat, korang just buat saja. Jangan tunggu lama-lama, jangan tunggu dah nak kena ada kamera 10-15 ribu baru nak start ke tak. Ataupun anda nak buat benda lain, ada passion lain, nak buat menjahit, nak jadi fashion designer ke, keep doing it. Jangan, kalau boleh jangan dengar cakap-cakap negatif daripada orang lain ni. Sebab kadang-kadang cakap-cakap negatif orang lain ni, kalau anda twistkan dia jadi semangat, dia boleh jadi semangat. Dia boleh jadi pembakar semangat sebenarnya. Orang kata tak boleh, you boleh kasih jadi benda tu, kasih jadi, kasih betul-betul jadi, sampai you guys boleh earn any income daripada apa yang anda buat. So jangan putus asa. Kalau nak buat tu, kalau boleh put 100% effort. Jangan buat hari ni 100% fight up, esok dah lemau. Kalau perlukan guidance, cari reference, cari orang-orang yang anda boleh bercakap, cari orang yang sama-sama minat dengan anda. Sebab kalau orang lain yang tak sama minat dengan anda cuba bersembang dengan dia pun tak ada idea macam apa yang anda nak jadi. So better elakkan, sebab orang ni yang akan tarik anda ke bawah. Okay, itu saja. Terima kasih Red and tim Pudipang sebab jemput Padu Babe untuk bagi talk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, terima kasih kepada Pian daripada Padu Babe Studios. Itu saja untuk program malam ni. Dan untuk hari ni, kejap lagi kita ada sesi ambil gambar kejap. And then terima kasih kepada Teduh, perniagaan Teduh, kerana sudi bagi kami guna tempat ni.
Terima kasih kepada kawan-kawan yang hadir, yang daripada petang tadi pun ada. Terima kasih. Itu saja. So kita akan teruskan next program besok dan kemudian Jumaat dan juga Sabtu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.